hang boleh bunuh diri sebab hang nak sangat pergi sana. Oh, jadi tak ada surga, tak ada neraka? Tak ada, itu semua karut dia jaga. Itu kepercayaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jaga-jaga. 1 tahun saya duduk dalam agama Bahai, dan seterusnya saya masuk agama Kristian. Agama Kristian hanya dengan matlamat nak mencari kebenaran saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tahu siapa dia Tuhan sebenarnya, apa dia agama yang sebetul-betulnya, kan? Lalu saya masuk Kristen. Bila saya masuk Kristen, saya rasa seolah-olah saya dah temu dah satu agama yang betul. Siang malam tak pernah tinggal kitab Injil, baca kitab Injil. Hari Ahad pergi gereja, sebab tu hari Ahad kita cuti. Hari Ahad kita cuti di Malaysia, kan? Hari Ahad panggil apa? Holiday, kan? Holiday, kan? Holiday itu apa maksud dia? Hari yang suci. Hari Ahad hari suci bagi kita, tuan-tuan. Kita hari suci hari Jumaat, tapi kita ikut undang-undang yang dibawa oleh penjajah. Kita pun Sunday is holiday. Tahu dia. Hari Ahad holiday. Itulah maksud holiday. Holiday itu hari suci. Jadi hari Ahad wajib bercuti, tak boleh buat kerja, kena pergi gereja, sembahyang. Sembahyang siapa? Sembahyang Nabi Isa alaihissalam. Itulah ajaran Kristian, tuan-tuan. Cantik, memang cantik, bagus depa. Cuma yang tak faham 3 dalam 1 tu, konsep 3 dalam 1. Nak mendekatkan diri kepada Tuhan mestilah melalui Roh Kudus, dan selepas itu mestilah melalui anak kepada Tuhan, iaitu Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya barulah boleh pergi kepada Tuhan. Itu 3 dalam 1 dia berhormat. Tuan-tuan, Allah mencabar orang-orang kafir. Datangkanlah walaupun satu ayat yang sebiji macam Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kiamat. Kitab Bible bukan macam tu, tuan-tuan. Dan saya berterima kasih kepada kitab Bible. Sebab tu saya cakap, saya kenal Islam ini disebabkan Muhammad bin Abdullah. Di mana saya kenal Muhammad itu? Saya kenal di dalam Bible lah sebenarnya. Orang Kristen percaya Nabi Isa adalah yang terawal dan Nabi Isa adalah yang terakhir. Selepas pada dia takkan ada satu Nabi. Itu yang orang Kristen percaya. Kalau memang macam itu, kenapa dalam kitab Bible 2 kali Nabi Isa berkata di akhir zaman nanti akan ada seorang Nabi? Bila sahabat-sahabat dia tanya siapa dia tu, Nabi Isa kata, dialah roh kebenaran yang akan turun ke bumi ini dan akan mengadili dunia ini dengan seadil-adilnya. Tugas aku sudah selesai, sekarang dia kena turun. Di situ saya letak tanda tanya. Kalau Nabi Isa yang kita selama ini dah percaya dia yang paling akhir, kenapa dia sendiri boleh kata ada seorang lagi utusan yang akan datang? Siapa dia utusan itu? Saya belek balik kitab Bible, saya jumpa satu ayat di mana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan seorang nabi akhir zaman di kalangan kita, di kalangan orang-orang dia. Allah menjawab doa Nabi Musa alaihissalam. Allah kata, Musa, kami akan bangkitkan seorang Nabi di akhir zaman nanti. Jadi Nabi Musa tanya, macam mana kami nak kenali Nabi itu? Nabi itu apabila kami berikan kitab kepada dia, dia akan kata apa? Dia tidak tahu membaca. Dialah Nabi utusan akhir zaman, dan dia akan mengadili dunia ini dengan seadil-adilnya. Itu yang kata Allah. Jadi saya kaji balik satu Bible. Saya tak pernah jumpa satu ayat pun di mana Nabi Isa alaihissalam suruh dibaca, Nabi Musa suruh dibaca, Nabi Ibrahim suruh dibaca, Nabi Ishaq suruh dibaca. Tidak ada satu orang Nabi pun suruh dibaca. Baru saya lepas pada saya Islam, saya tengok ayat pertama yang Allah turunkan. Ayat apa tu? Iqra. Baca. Betul ya? Malaikat Jibril bawa mai wahyu
Lepas itu pergi kepada Nabi Muhammad, pegang dia kuat-kuat, bacalah kamu. Betul tak? Nabi kata apa? Aku tidak tahu baca. Jadi dekat Nabi Musa Allah bagi tahu apa? Nabi utusan akhir zaman adalah Nabi apabila kami bagi kitab ke dia cakap apa? Dia tak tahu baca. Itulah tuan-tuan Nabi Muhammad SAW. Itulah saya kata Nabi Muhammad bukan orang biasa, orang luar biasa. Tiang arasy ada 6. Setiap satu tiang arasy itu dipahat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan kamu Muhammad sebagai utusan yang membawa rahmat untuk sekalian alam, tuan-tuan. Bukan untuk tanah Arab, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Syria, bukan untuk Mesir. Padahal untuk sekalian alam, tuan-tuan. Itulah Nabi Muhammad diutuskan. Itulah tujuan dia diutuskan. Sebab tu apabila Nabi berkhutbah dulu, mereka buat khutbah mimbar itu dengan pelepah kurma. Satu hari sahabat tengok pelepah kurma tu dah buruk dah. Mimbar dia, mereka minta izin kepada Nabi, cakap nak buat yang baik, yang bagus punya, yang ganti dengan baru punya. Lalu Nabi izinkan. Bila mereka buat mimbar itu dengan cantik, mimbar lama dibuat dengan pelepah, dibuat daripada pelepah kurma tu tolak tepi. Satu hari Nabi sedang memberi khutbah, tiba-tiba satu masjid dengar tangisan macam tangisan budak. Semua terkejut, sahabat pun terkejut. Siapa yang dah menangis ni? Nabi pergi dekat, rupanya pelepah kurma tu tengah menangis, tuan-tuan. Tahu dia kata apa dekat Nabi? Wahai Rasulullah, aku rindu pada kamu Rasulullah. Sewaktu kamu menyampaikan khutbah, kamu selalu bersandar atas saya. Hari ini saya tak boleh nak pegang, tak boleh sentuh badan kamu tu, wahai Rasulullah. Dan pelepah kurma rindu kepada Nabi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dalam satu khutbah dia kata apa? Pohon pun rindu kepada Nabi, apatah lagi kita ni umat dia yang paling dia sayang. Wajib bagi kita rindu kepada Nabi. Ada dalam satu peristiwa Nabi lepas habis saja khutbah, Nabi turun, Nabi tiba-tiba teriak menangis, kedua-dua belah pipinya basah, menangis teresak-esak. Dia pergi tanya kat Nabi. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis? Nabi kata, aku rindu kepada umat aku di akhir zaman. Aku tak boleh nak sentuh mereka, aku tak boleh pegang pipi mereka, aku tak boleh cium mereka, aku tak boleh peluk mereka. Nabi rindu, tuan-tuan, kepada kita. Adakah kita rindu kepada Nabi? Kita rindu sewaktu Maulidul Rasul, kan? Selebihnya kita tak pernah ingat kepada Nabi. Padahal Nabi 1435 tahun dahulu dah rindu dah kepada kita. Nabi tak minta apa-apa daripada kita. Nabi minta kita letakkan Nabi di dalam hati kita. Betul kan? Nabi suruh kita letakkan Nabi di dalam hati. Itu yang Nabi minta. Sahabat Nabi Jabir dalam satu peristiwa nak berlaku perang Khandaq. Sebelum nak berlaku perang itu, semua nak gali parit. Semua ada tengah nak gali parit. And jadi Nabi yang main dulu, Nabi yang pegang cangkul, Nabi yang mulakan kerja tu dulu. Itu sifat Nabi. Nabi tak suruh orang pergi buat. Ada tak kita punya menteri siapa-siapa main gali parit? Tak ada minta maaf lah saya cakap macam tu kan. Saya doa yang marah. Ini reality kan, susah. Kalau esok saya jadi menteri mungkin saya pun tak pergi pun kan. Suruh orang pejabat pergi tengok saya projek tu kan. Tapi Nabi bukan macam tu. Nabi turun padang dulu, Nabi gali dulu. Sahabat semua pergi naik atas bagi pecah batu. Tiba-tiba turun main semua, dia main apakah Nabi, Rasulullah semua siap
boleh nak bagi pecah. Nabi cakap, mai aku pergi tengok. Nabi pergi tengok ada satu batu besar. Nabi cakap, boleh bagi pecah Nabi. Nabi ambil cangkul, Nabi kata bismillah, Allahu akbar, pum, bagi sekali pecah helai habis batu. Sewaktu Nabi lipat dia punya jubah nak pukul tu, dia hayuk tangan tu, Jabir nampak ada batu dekat perut Nabi. Jabir tanya, wahai Rasulullah, kenapa ada batu? Nabi kata, Jabir, aku 3 hari tak menjamu makanan. Wah, bunyi semacam MH370 Kukuk landing kat sini ke apa. Jadi bila dia kata dia tak 3 hari dia tak makan, Jabir jadi sedih. Dia balik pergi ke rumah dia, panggil isteri dia. Isteri dia tak tahu nama dia, kita panggil macam Leha balik lah kan. Leha kan, dekat rumah ada apa? Isteri dia kata ada 2 keping roti abang. Tak apa, hang simpan, jangan makan. Hang simpan roti ni. Saya kira Nabi nak main. Dia pegang belakang, dia tengok ada kambing seekor. Dia cakap, tak apa, aku sembelih kambing ni, saya kira masak hari. Aku nak bawa main Nabi, main makan kat rumah kita. Dia pun pergi balik dekat tempat tadi tu. Dia jumpa Rasulullah. Dia pergi bisik dekat telinga Nabi. Dia kata, Nabi, saya Rasulullah, saat lagi lepas sokong, amai rumah aku ada masak, aku ada roti, aku ada buat kari daging kambing, dan amai makan. Dia pergi bisik pelan dekat Nabi. Nabi pula naik atas, dia umum dekat semua. Wahai sahabat-sahabat dia aku, lepas sembahyang zuhur, kita pergi ke rumah Jabir. Jabir buat kenduri, dia buat roti, dia masak roti, dia buat kari daging. Jabir dengar macam tu pening orang dia. Jam tu, habislah orang ini. Ada dekat 1,000, takkan semua nak bagi suap makan kat mereka. Jabir lari balik ke rumah dia. Dia habaq bini dia, Leha, habislah kita ini. Dia tanya pasal apa, mak? Aku pergi habaq pelan-pelan saja kat Nabi. Nabi pergi umum dekat semua. Lari semua nak main rumah kita. Macam mana tu? Itulah tuan-tuan, isteri yang soleha. Tahu dia kata apa? Abang, jangan pening. Nabi itu ialah kekasih Allah. Allah akan membantu dia tengok nanti. Biar pilih dia bawa main banyak mana tu. Abang tunggu tengoklah. Tu dia, tu isteri soleha. Cuba kita biar pakai isteri kita macam tu. Biar abang tengok kat isteri kita. Apa isteri kita abang itu? Abang kata pada pokok. Siapa suruh pergi pagi? Abang masak sendiri, abang hidang sendiri, cek nak tolong. Oh, betul tak? Jadi itu isteri soleha. Dapat pada tu Nabi bermain dengan rombongan kawan-kawan dia, sahabat semua. Nabi masuk dalam rumah tanya, Jabir, mana rotinya? Jabir kata, ada dalam bangku Rasulullah. Dia punya sotik dia, ada dalam bangku Rasulullah. Nabi tanya, mana pula kari kambing? Oh, dekat dapur, dalam badan. Hanya yang tidak aku yang tidak. Nabi ambil roti itu, cincang sini-sini, dia suah dekat semua sahabat. Apa dia suah habis? Dia panggil Jabir, ni balance untuk ambil makan. Jabir ingat apa Nabi kata dia pun ada roti dia. Dia dah suah dekat semua, takkan ada lagi balance. Dia pipi tengok, Masya Allah, tabarakallah, dua keping roti itu masih ada lagi, kari kambing itu pun masih ada lagi. Satu pun tak terusik. Mukjizat Nabi, tuan-tuan. Itulah saya cakap, Nabi bukan minta apa-apa daripada kita. Cukuplah selagi kita kasih sayang kepada Nabi, itu pun dah memadai. Jabir pun macam tu, dia melawan Nabi dengan cukup kasih sayang. Anak dia peluk Nabi, dia cium Nabi, dia menangis hati. Itu sahabat, tuan-tuan. Itu yang Nabi nak daripada kita semua. Wajib kita kena sayang kepada Rasulullah. Wajib kita kena ingat kepada Rasulullah. Jadi saya tahu Islam itu disebabkan yang tercantik di dalam kitab ini. Kebenaran tidak boleh terpadam, sebab kebenaran adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu
Islam kena potong. Tidak, itulah yang dipaham. Jangan bagi kena potong. Lepas tidak apa-apa, boleh kahwin perempuan. Bagoi no. Sampai kali ini kawan saya tanya, bagoi no, boleh kahwin 4 no. Baru 1 no. Ada lagi 3. Sebab apa? Mereka tak faham, tuan-tuan. Kita tak fahamkan kepada mereka. Kebenaran kita tak sampaikan kepada mereka. Itulah masalah dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah beri Islam kepada kita, tapi kita tamak, kita simpan Islam itu kepada kita. Kita tak tunjukkan kepada umat yang lain ada di Malaysia ni. Berapa tahun kita merdeka? Dekat 55 tahun dah kita merdeka. Cuba pergi tanya seorang India, cuba pergi tanya dekat seorang Cina, apa itu Islam? Saya biasa tanya seorang Apek, Apek, itu azan dengar tak? Ada. Itu azan apa? Itu azan apa? Saya tanya kat dia. Apa itu azan? Itu orang Melayu nyanyi punya kan? Tu dia tanya saya, orang Melayu nyanyi. Saya ingat Apek itu dah tua, koko dia dah tua dah kan? Koko dia tahu pun Islam semua. Dia kata apa? Orang Melayu menyanyi. Mak saya apabila saya masuk Islam, mak saya tanya saya, awak hang pergi jadi Melayu? Terkejut saya. Bila masa mak saya jadi Melayu, saya masuk Islam, semua samalah. Tu dia mak saya cakap. Sebab itulah sifat kita sebenarnya tu. Kita tak pernah tonjolkan Islam kepada orang lain. Islam tu kita simpan kepada kita. Kesalahan yang paling besar kita. Jadi tuan-tuan, saya nak berpesan, nak menjadi seorang Islam yang cukup bagus, cukup taat kepada Allah. Pertama sekali, tanamlah sifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada keyakinan kepada Allah, kena ada keyakinan pada diri kita, kena yakin sepenuh-penuhnya. Sebab apa? Semuanya jadi disebabkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya bulat-bulat semuanya adalah kehendak Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kenapa Allah letak saksi di sana? Kenapa Allah tak letak aku berikrar, aku berjanji? Allah letak aku naik saksi. Saksi itu apa dia? Kita saksi depan mata kita. Hari ini kita keluar tengok orang insiden, betul. Kita saksi depan mata kita. Tapi di sini Allah letak saksi pasal apa? Saksi itulah tuan-tuan keyakinan kita. Kita seolah-olah kita dah nampak ada Allah. Dia ada Tuhan lain. Sebab tu Nabi kata, antaqulallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa inna yaraka. Sembahlah kamu seolah-olah kamu sedang melihat Allah, walaupun kamu tak lihat dia. Dan yakinlah bahawa Allah sedang melihat kamu. Yakin. Nabi kata yakin bahawa Allah sedang melihat kita. Berapa kali dalam Quran Allah sebut wa buda rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Yakinlah pada Allah sehingga kamu mati. Itulah maksud Islam sebenarnya. Apa maksud Islam sebenarnya, tuan-tuan? Apa dia tu Islam? Islam adalah satu proses kembali atau penyerahan diri kita sebulan-bulannya tanpa ada syak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Siapa kita letakkan bertauhid di sana? Sebab kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bukan Islam, mereka mengaku ada seorang Tuhan di atas, tetapi mereka tidak mengesahkan Allah. Mereka di samping mengesahkan Allah, mereka percaya kepada benda-benda yang khurafat seperti berhala dan sebagainya. Orang Kristian mengaku ada Allah di atas, sebab hari ini lawan sampai nak pakai kalimah Allah. Dia percaya ada Allah di atas, tu Allah adalah Tuhan sebenarnya. Di samping dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Maryam dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu saya cakap mereka tidak bertauhid. Yang bertauhid adalah kita, tuan-tuan. Dalam kitab mana yang Allah sebut, aku sempurnakan agama kamu hari ini, agama kamu agama Hindu. Aku sempurnakan agama kamu hari ini, agama kamu adalah agama Buddha. Aku sempurnakan agama kamu yaitu agama Kristian. Ada Allah sebut. Tidak ada dalam mana-mana kitab yang ada di muka bumi ini Allah sebut pasal agama mereka. Sebab agama itu didatangkan oleh mereka sendiri, termasuk Kristian. Kristian itu datang daripada mana? Daripada mana?
Jesus Christ. Christ itu jadi Kristian. Buddha datang daripada mana? Pengasas dia, nama dia Siddhartha Gautama Buddha, seorang anak raja Hindu. Tapi Islam berapa kali Allah sebut di dalam Quran? Telah aku sempurnakan nikmat aku ke atas kamu, dan telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan telah aku redai. Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha atas Islam saja, tuan-tuan. Boleh yang demikian. Macam mana dengan amalan-amalan orang-orang bukan Islam? Seperti ibu saya, ayah saya, adakah amalan mereka diterima? Tuan-tuan nak tahu dah, nak jadi seorang mubalik Kristian, nak menjadi mubalik Kristian, wajib 5 jam melutut kena semua, kena berdoa 5 jam. Tak boleh berganjak pergi mana, tutup mata berdoa kepada Tuhan 5 jam baru boleh jadi seorang mubalik. Kita tak lalu buat itu. Kita 5 waktu saja. 5 waktu itu pun dipecah 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, baru sampai 50 minit. Padahal Allah bagi kepada kita 24 jam. Allah minta sejam saja. Jadi amalan mereka macam mana Allah terima dah? Allah tak terima itu. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di dalam golongan manusia yang rugi. Allah kata rugi. Sembahyang 5 jam, 10 jam pun Allah tak terima. Allah tak redha. Sebab mereka tidak bertauhid kepada Allah. Yakin kepada Allah, tuan-tuan, itu kita kena tanam dalam hati kita. Coba tengok Rasulullah. Bukan takat seorang 2 orang, banyak yang nak bunuh Nabi. Nabi pergi mana? MH370 Nabi naik MH370 pergi Beijing. Tak ada. Bukan Madinah, Mekah. Bukan Mekah, Madinah. 2 tempat tu saja Nabi ambil. Pasal apa dia patut boleh bunuh? Sehingga akan pedang letak atas tengkuk Nabi. Wahai Muhammad, siapa nak selamatkan kamu? Nabi kata siapa? Allah. Nabi yakin pada Allah. Itulah keyakinan yang kena ada dalam diri kita. Dalam kitab Injil, saya pernah baca satu peristiwa. Nabi Isa alaihissalam jumpa sahabat dia. Sahabat dia tanya, kenapa doa kita tidak dikabulkan, wahai Nabi Isa? Nabi Isa kata, hari ini depan aku hang doa pula. Minta doa bukit itu jatuh ke dalam laut. Sahabat terkejut. Dia tanya, mana mungkin bukit boleh jatuh ke dalam laut? Dia tanya balik ke Nabi Isa. Nabi Isa kata, kenapa tak boleh? Dengan kuasa Allah semua boleh. Dia cakap, itulah keyakinan. Kamu kena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuh keyakinan. Baru kita selamat, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Sentiasa berusaha. Jangan putus asa. Sentiasa berusaha untuk memperbetulkan diri kita supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita akan buat kesalahan. Sebut saja manusia, kita tak pernah lari daripada kesalahan, tuan-tuan. Jadi kita ambil iktibar daripada kesalahan kita, perbetulkanlah kesalahan kita, tuan-tuan. Macam mana nak terkenal? Tuan-tuan, saya nak apa? Bukan semua itu datang daripada godaan syaitan. Ada kalanya diri kita sendiri, tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu? Tunggu sampai sembahyang tarawih. Tunggu sampai sembahyang tarawih. Mula-mula tu dia sampai keluar tu, sehingga kena pakai kemah. Lepas itu dia main sikit. Minggu keempat tinggal satu soft. Tunggu Tok Bilal, Tok Siap dengan imam saja. Time tu syaitan pun diikat. Habis kita ke mana? Pasal apa kaki kita tak boleh pinjam masjid? Itulah kelemahan yang Allah suruh kita sedar. Itulah kelemahan yang Allah minta kita perbaiki. Jadi sentiasa perbaiki, tuan-tuan, usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan bersama atau membantu golongan manusia yang mereka tidak mau menolong diri mereka
tersebut. Jadi usaha itu kita kena mengulur. Dan seterusnya doa tuan-tuan. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita baca satu hari. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kami sembah, dengan Engkaulah kami minta pertolongan. Mintalah doa kepada Allah. Kan Allah dah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku apabila mereka tanya di manakah Tuhan, kabarkan mereka aku ada di sebelah mereka, aku ada dekat dengan mereka dan aku kabulkan doa-doa mereka. Itu janji Allah. Awak kita pergi minta dekat Ibrahim Al-Jin. Hari ni saya dengar cerita dia pun dah pening sekarang. Dia pun dah tengah cari seorang bomo. Bomo Mak Zain pun dah pergi cari bomo sebab telefon dia hilang. Tak usah duk minta kat dia tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Yang buat semuanya Allah Subhanahu wa taala. MH370 pelik dah cerita dia. Sampai ke hari ni apa pun tak boleh jumpa. Kejap kawan ni cakap satelit dia turun dia 300 serpihan jumpa. Tiba-tiba satelit China cakap ada 200 serpihan. Pipi tengok satu pun tak jumpa. Pasal apa? Sombong. Tak nak minta kepada Allah, minta kepada Amerika. Ini Pak Umum. Dan terakhirnya kita tunggu peralatan canggih daripada Amerika Syarikat. InsyaAllah lepas ini kita akan jumpa. Entah pilih canggih mana, selagi Allah tak redha tuan-tuan, kita tak boleh jumpa. Doalah minta kepada Allah. Ni dok percaya orang kafir apa siapa, dia pun curi ilmu kita. Dia pun curi ilmu kita. Ilmu tu diambil daripada mana? Daripada Al-Quran tuan-tuan. Sebab tu saya cakap mukjizat yang paling dahsyat Allah bagi kepada kita. Suruh Allah suruh kita pegang. Ambillah manfaat daripada tu. Al-Quran. Siapa yang ada benda tu? Tak ada dah agama lain nama kita dah. Apa yang hari ni kita simpan di rumah, simpan buat cantik-cantik. Padahal dalam Al-Quran itu ada macam-macam tuan-tuan. Segala jenis ilmu ada. Ada 4 ilmu paling utama di dalam Al-Quran. Yang pertama ilmu Arab, ilmu bahasa Arab. Sebab tu Al-Quran dijadikan dalam bahasa Arab. Yang kedua ilmu syariat dan undang-undang. Yang ketiga ilmu sejarah. Yang keempat ilmu hikmah dan filsafat, yaitu falsafah. Dan ilmu Arab itu sendiri dipecah. Ilmu Arab ni dipecah kepada 5 ilmu lain, yaitu nahwu, yaitu sharaf, yaitu balaghah, yaitu bahasa, yaitu arud. Arud itu apa dia? Arud itu syair. Dipecah-pecahkan satu-satu ilmu. Tuan-tuan, hari ini kita baca Al-Quran itu sebab susah bagi kita. Pasal apa? Pasal bahasa Arab. Kita tata bahasa Arab. Ada satu tok syekh Arab hari itu nak pergi isi minyak kat Shell. Mula-mula pergi India, kawan minyak habis, kawan kita cakap cak elek tu, dia dah tahu dah minyak tak ada, dia balik lagi. Cina pergi, dia cakap apa ya boleh awak, dia pergi. Orang putih pergi, dia cakap sir finish tu, dia bahasa putih pun pandai finish. Tok syekh Arab kita pergi pula, kawan jadi pening nak abang macam mana pun tak tahu. Dia pun pakai 3-3 elek pocik boleh awak. Dia ni lagi tak faham tok syekh Arab kita ni. Lala dia pergi dekat tok syekh Arab tu, dia nak abang minyak habis, dia pergi dekat telinga dia baca sadaqallahul azim. Tok syekh Arab kita pun faham-faham lah. Oh, habis dah minyak. Sampai macam tu tuan-tuan. Itu yang menyekat kita sebab kita tak faham bahasa Arab. Bacalah bahasa Arab tuan-tuan. Al-Lughatul Arabiyyah, Al-Lughatul Al-Jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasa syurga tuan-tuan. Baca punya cantik bahasa tu. Secarai-carai saya ada juga menjadi bahasa Arab tuan-tuan. Dah sampai ke kepala pun dia. Alhamdulillah boleh pergi. Tak ada apa yang susah, kita yang susahkan. Dan ilmu syariat, dalam ilmu syariat itu pula dipecah kepada tafsir, hadis, usul fiqh, ilmu kalam. Lepas tu kita tengok ilmu sejarah. Apa dia ilmu sejarah yang ada di dalam Al-Quran? Sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah Islam ada, sejarah bangsa-bangsa seperti Persia, Romawi, Yunani, India, Afrika, Spanyol. Semua ada dalam Al-Quran. Kita yang tak kaji benda ni, padahal orang kafir nak kaji lama. Orang-orang barat
Tapi dekat apa ilmu al-hikmah dan filsafat, dalam itu ada satu ilmu lagi, iaitu ilmu pasti. Apa dia ilmu pasti pula dipecahkan, iaitu ilmu berhitung, iaitu ilmu matematik. Ilmu matematik pun ada di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Balik baca surah An-Nisa ayat 176. Cuba cek tengok. Dalam ayat itu Allah ceritakan ilmu matematik. Apabila matinya seorang, bagilah 1/2 kepada isteri dia, bagilah 1/8 kepada anak dia, bagilah 2/3 kepada anak perempuan, bagilah 1/2 kepada anak lelaki dia. Yang 1/2, 1/8 ini semua bukan ilmu matematik. Ada dalam Quran, tuan-tuan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kenapa kita tak ambil manfaat daripada Al-Quran? Itu yang jadi pelik. Orang tanya, kalau macam tu saya nak buat peti penggali boleh tak? Ada dalam Al-Quran, ada ajar tak? Dia nak buat peti penggali, dia tanya dalam Quran ada ajar. Main lagi satu, saya nak pergi KL, macam mana nak pergi KL? Ada Al-Quran, ada ajar tak? Ke dalam tu jalan nak pergi KL. Saya cakap ada. Buka surah An-Nahl ayat 43, baca tengok. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata kalau hang tak tahu, tanyalah kepada mereka yang lebih mengetahui. Kalau hang tak tahu nak buat roti penggali, pergilah cari mamu penggali yang boleh buat roti penggali, tanyalah kat dia. Kalau hang tak tahu nak pergi KL, tanyalah orang macam mana nak pergi KL. Itulah yang Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-Quran ajak dah. Kita tak tahu kan? Semuanya ada. Dan satu lagi ilmu dalam Al-Quran, ilmu metafizik. Apa dia tu ilmu metafizik? Ilmu metafizik adalah ilmu berkenaan dengan pencipta, jin, jiwa, malaikat dan sebagainya. Ilmu inilah yang hari ini Yahudi ambil, tuan-tuan. Yahudi ambil ilmu ni semua kat dia. Sebab tu hari ini satu dunia dia dok kontrol. Pelik dah, tuan-tuan. Yahudi ni, Israel ni tak ada negara, tahu tak? Dia ni tak ada negara. Dia tumpang Palestin. Hari ini Amerika dia kontrol, Singapura dia kontrol, semua benua-benua Eropah semua dia kontrol. Semua takut kepada dia. Dari mana dia dapat ilmu itu? Ilmu Al-Quran. Tentang kena Ibn Sina, bapa ataupun bapa kedoktoran pertama. Ibn Sina buat konon kamus berkenaan dengan bidang kedoktoran. Time tu Eropah, zaman kegelapan Eropah. Orang putih seluar pun tak pakai tu. Duk rumah pun tak ada, duk atas pokok. Kita sudah bertamadun, Islam sudah bertamadun, sudah punya ekonomi perubatan. Ibnu Sina buat keluar dulu. Orang putih time tu tak ada apa. Seluar pun tak ada. Hari ini kita bergantung kepada dia. Nak cari MH370 pun kena panggil Amerika bawa main alat canggih. Dari mana dia dapat ilmu itu? Daripada Al-Quran Al-Karim. 800 tahun Spanyol kita memerintah. Islam memerintah Spanyol 800 tahun. Apa dah jadi hari ini? Tak ada apa. Disebabkan tak ada keukuhan, tak ada kesepakatan. Raja apa? Abdul Rahman I lawan dengan Abdul Rahman II. Abdul Rahman II tak kuati dengan Abdul Rahman III, sehingga campur tangan Ferdinand. Ferdinand masuk, ambil alih, dan jadilah negara Barat. Islam hancur macam tu saja. Padahal 800 tahun kita memerintah Spanyol. Hari ini tak ada. Kubu-kubu para syuhada Islam semua ambil buang di dalam laut. Tak ada apa. Disebabkan sikap kita sendiri tak nak bersama. Itulah masalah, tuan-tuan. 9:30. Kalau biar saya cakap sampai pukul 12 pun saya tak berhenti. Itu penyakit saya, tuan-tuan. Jadi fikir-fikirkanlah, tuan-tuan, dan berpadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang Allah berikan ini, tuan-tuan, jangan sia-siakan dia, tuan-tuan dan puan. Bukan semua boleh dapat hidayah ini, tuan-tuan dan puan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah nak memberikan hidayah dia, tuan-tuan, tidak ada satu kuasa pun yang boleh halang. Begitu juga apabila Allah nak mengulurkan bantuan kepada seseorang, tidak ada satu tangan pun yang boleh menghalang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berlaku dalam diri saya, tuan-tuan.
Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah, maka dia akan mendapat hidayah dan Allah akan membuka dadanya seluas-luasnya untuk menerima Islam. Inilah yang berlaku dalam hidup saya. Sewaktu saya Nabi mengucap kalimat mak, saya pegang tangan kaki saya menangis, tak bagi saya keluar. Itu saya cakap, apabila Allah nak beri hidayah, tidak ada satu kuasa pun yang boleh halang. Kasih sayang ibu saya pun tak menghalang saya keluar mengucap alhamdulillah. 9 tahun lebih masuk Islam, punya banyak cabaran godaan. Alhamdulillah, berkat kesabaran dinaikkan satu darjat sehingga boleh duduk di sini. Tauliah mengajar sudah lulus, pengajian pun sudah habis, sudah dinobat sebagai seorang tokoh mahal hijrah saudara kita paling cemerlang oleh kerajaan negeri Pulau Pintu. Saya tak pernah minta benar-benar, tapi Allah beri kepada saya. Saya sabar saja, tuan-tuan. Itulah saya kata kunci terakhir, kunci kata yang terakhir selepas pada doa, tuan-tuan, sabar, solat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tu, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, itulah kunci kejayaan. Macam mana nak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan bersolat. Katakanlah, pergilah sebarkan kepada mereka yang tidak solat, bagi tahu kat mereka, Nabi kata anna baina rajuli wa baina syirki wal kufr tarka solat. Sempadan kepada syirik dan kufur adalah mereka yang meninggalkan solat. Pihak bahkan mereka semua mai solat. Kan? Ada seorang sahabat saya, sahabat lah bukan sahabat saya, mualaf juga, masuk Islam 40 tahun tak pernah sembahyang. 40 tahun tak pernah sembahyang. Nak jadikan cerita anak dia pernah kahwin. Dia nak pergi ulung kad kahwin dekat orang kampung. Tak tahu nak pergi bagi macam mana. Isteri kata pergi dekat masjid, orang kampung semua ada kat masjid, pergilah bagi kad itu. Dia cakap nak pergi masjid macam mana kan? Aku dah lah tak pernah solat. Allah, saja-sajalah hari ni pergilah solat. Isteri dia kata, nak solat macam mana aku tak tahu apa. Tak apa abang, macam ni mai saya ajar. Abang masuk dalam masjid, pergi tengok siapa yang duduk paling depan sekali, dia adalah Tok Imam. Abang duduk belakang dia, buatlah apa yang dia buat, ikut saja apa yang dia buat. Kawan pun pergilah masjid, nak pergi sembahyang kan, pergi sembahyang tengok tak ada orang, isap surut. Sambil isap surut berletiang, apa nak jadi masjid kosong, orang kampung tak nak main sembahyang, musibah ni kan. Dia nak pergi solat asar, dia pergi duduk dekat masjid 2.30, memang orang tak ada. Sampai isap surut, layan surut, tiba-tiba masuk waktu azan kan. Masuk waktu azan, dia tanya orang punya curut, dia sumbat tak terima kan, tak nak bagi buang, nak simpan balance tu ada lagi. Masuk tengok soft dah penuh. Bini kata pergi duduk belakang Tok Imam, ikut apa Tok Imam buat. Dia tolak habis semua, tepi, dia pun pergi duduk belakang Tok Imam. Mulalah bersolat. Masuk rakaat pertama, telinga panas macam. Dia ingat, ya Allah, dosa aku sedang dibakar, dah tak pernah solat kan. Masuk rakaat kedua, lagi punya bakar, terbakar habis. Tu dia punya besarnya dosa aku, punya banyaknya dosa aku ni. Macam ni, lagi punya bakar. Masuk rakaat ketiga, kawan tak boleh tahan, macam satu badan nak terbakar dah. Dia cakap, pasal apa belah sini saja terbakar, belah sini tak terbakar. Pegang-pegang tengok, Masya Allah tabarakallah, curut tadi tak padam api, punya kala. Pegang-pegang tengok, ya Allah, curut api. Dia tepi, siapa duduk depan dia? Tok Imam pula kebetulan tu kan duduk, lalu dia pun sujud, curut tu masuk dalam kain jubah Tok Imam. Tok Imam tak pakai sepeda tu dia. Apa tu? Tok Imam duduk tahiyatul akhir. Duduk tahiyatul akhir, Tok Imam jadi jam. Tangan ni terus je, tak keluar suara lagi dah. Cuba lagi, tak boleh keluar lagi dah. Tok Imam punya tahan, tak boleh tahan, terbakar. Tok Imam buka tingkap, lompat dalam kolam masjid. Hak kawan ni bini cakap,
ikut saja apa tu imam buat. Kawan ni pun lompat sekali, kedemok lompat. Jahil tuan-tuan. Kita jangan cakap macam tu. Kan? Solat ini adalah kunci kejayaan. Memang susah. Memang susah. Allah kata, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Sesungguhnya solat itu berat, tetapi bukan bagi mereka yang khusyuk. Kan? Sebab tu Nabi kata, solat, dalam solat kena ada ketenangan. Saya selalu berpesan, sebelum 10 minit nak memulakan solat, berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kan? Sebab tu Nabi suruh kita jalan mai ke musholah, jalan mai ke masjid. Dalam pada jalan itu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, ingat kepada Allah. Sebab tu mai masuk dalam solat, kita ingat kepada Allah, solat kita khusyuk. Ini sebelum nak mai solat dan lagi nak tengok bola sepak. Tengok David Beckham nak tendang bola. Dan lagi mai duduk solat, ingat dia David Beckham saja. Ada pula gopo sangat-sangat, ada juga manusia macam tu. Dah start dah solat baru nak mai. Dah mai imam dah baca dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu dia dah masuk kafirun pula. Dia tinggal pagi motor dia lari mai masuk sebab dia nak ambil berkat rakaat itu, dia nak dapat rakaat itu. Masuk dengan gopo masuk. Masuk rokok-rokok tu dia kena buat jatuh. Apa yang jatuh? Helmet tak buka lagi. Allahu Akbar. Punya gopo macam tu. Sampai helmet pun tak nak buka. Kita jangan macam tu. Dalam solat kena ada ketenangan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bersyukur kepada Allah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kepada Allah sebab Allah jadikan kita Islam. Sebab apa? Hanya Islamlah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Rasul. Mulut yang pernah mencaci Islam, mulut yang pernah menghina Rasulullah, hari ini tengok apa jadi kepada saya. Keluarga saya, ayah saya punya sombong dengan Islam, akhirnya terpaksa akur kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya alhamdulillah seorang Islam. Kalau saya bukan Islam, saya tak tahulah saya duduk kedai toli mana saya pun tak tahu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya syukur sangat-sangat. Saya minta tuan-tuan pun syukur. Kesian kepada mereka yang bukan Islam. Allah tak terima mereka, tuan-tuan. Allah terima kita saja. Allah terima kita saja. Hargailah anugerah yang Allah berikan ini, tuan-tuan. Dan sebelum akhir tu saya nak berpesan, tuan-tuan, anak-anak kecil macam ni, alhamdulillah bawa mai ke masjid. Saya sentiasa berpesan, jagalah kita sebab mereka tu salah satu saham akhirat kepada kita. Hari ini kalau kita buka paper, semua anak-anak muda kita yang buat macam-macam maksiat, kan? Jadi kecil-kecil tu ajak dia pijak masjid. Itu yang Nabi kata, ajarkan anak kamu dengan 3 sifat: cintakan Nabi, cintakan keluarga Nabi, dan baca Al-Quran. Hari ini kita sombong, kita hantar anak kita pergi tadika nursery, nak konon-konon nak ajak dia mengaji apa? Bahasa Inggeris, kan? Zaman saya ingat, saya pergi tadika Senmat, cikgu saya ajar, rain go away, come again another day, little Johnny wants to play. Kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, hujan pergilah, kamu jangan turun, datanglah hari yang kemudian sebab aku nak main. Kalau itu yang kita ajar kepada anak kita, macam mana hujan nak turun? Patutlah kemarau, hujan belum turun lagi kita suruh dia pi dia nak main. Itulah akibatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi suruh kita ajar anak-anak cintakan Nabi. Kecil-kecil macam ni main sumbah dia kat masjid. Besok dia tak di mana, besar-besar nanti dia akan main juga, kaki dia otomatik akan main ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Ajar, kena ada paksaan kadang-kadang. Sebab tu Nabi kata umur 7 tahun tak semayang, pukul dia tak apa. Pukul secara Islam. Jangan pukul macam mana bapak saya pukul saya. Bagi back kick satu, flying kick satu. Tu dia. Macam tu bapak saya dia bagi ke demak macam tu, terbang bisa pak. Kita jangan buat macam tu, tuan-tuan. Kita jangan zalim, kan? Ada cara-cara pukulan dia. Ambil tuala lipat bagi dengan kain cukup tu dia bakar kaki dia. Bagi kesedaran kepada dia. Itu yang Nabi suruh paksa. Kena ada paksaan dengan risau. Saya nak cerita sikit tu raja seorang, kan, dia nak kahwinkan anak dia dengan anak dia satu-satunya anak puteri dia kepada seorang rakyat dia, pemuda yang paling berani. Jadi nak jadikan cerita, esok tu dia kumpulkan semua pemuda tu, dia kumpulkan semua pemuda-pemuda tu, dia abakkan dia umum.
Beta nak kawinkan anak perempuan beta ni kepada salah seorang daripada kamu yang cukup berani, gagah perkasa, dengan syarat lompat kolam juga sana. Lompat kolam, lompat sini, naik atas sana. Semua nak pergi lompat, pipi tengok ada 100 ekor buaya, semua tak jadi lompat. Raja terkejut, apa ni tak ada seorang pun yang beranikah di negeri beta ni? Tiba-tiba lompat seorang. Lompat seorang, lompat dia pun berenang punya laju, dan naik juga akhirnya dia naik berjaya. Raja pergi dekat dia, raja terkejut. Wahai beta, wahai rakyat pemuda yang cukup gagah perkasa, beta cukup kagum dengan keberanian kamu. Mai cerita dekat aku. Hang nak harta aku kan anak perempuan aku? Pemuda tu dengan cemas dia jawab, wahai raja, harta hang 1 sen pun aku tak nak simpankan. Anak perempuan hang pun simpankan hang. Aku tak nak. Tolong cari mereka, aku celaka mana tolak dalam kolam tadi. Dia rupa-rupanya dia pun kena tolak. Kan dia pun dipaksa. Begitulah juga dia tuan-tuan. Pengajaran dia berjaya. Macam tu juga anak. Kita paksa dia, esok dia berjaya. Saya cukup tak setuju bila Tok Bilal ke Tok Siak dia ambil mic. Anak-anak tolong jaga anak, ibu bapa tolong jaga anak. Macam mana dia nak jaga sedangkan dia pun nak solat? Kan? Tu Nabi kata bukan salah ibu bapa yang bawa anak-anak kecil. Salah siapa? Salah Tok Imam. Dah hantar ada anak kecil. Siapa tak pendekkan solat? Time itulah dia Nabi baca Iza ja'akal munafiquna. Tu dia bawa habis panjang macam tu. Tok Wan kita sakit lutut belakang dah mula bising. Hoi, bila Nabi? Jadi macam tu tuan-tuan. Pendekkan solat. Tak apa, tak ada masalah. Nabi buat macam tu. Nabi pendekkan solat, Nabi tengok, ambil anak-anak kecil tu, ajar mereka main anak panah tuan-tuan. Nah. Jadi itulah pesanan daripada saya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nama mengakhiri dakwah saya ni, saya nak pesan, cuba tengok tuan-tuan, hidup kita ni dalam 3 hari saja tuan-tuan. Semalam yang sudah habis, hari ini alhamdulillah Allah masih beri nyawa kepada kita yang sedang kita lalui. Esok tak tahu lagi tuan-tuan ada kata tak. Esok kita tak tahu kita ada kata tak tuan-tuan. Sebab tu Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa iza ja'an ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sampai ajal maut seseorang itu, ia tidak dapat ditunda ataupun dipercepat walaupun sesaat. Jadi tuan-tuan, semalam dah habis dah. Hari ini kita masih ada lagi. Taubatlah pada hari ini. Nescaya esok mungkin hari yang terakhir bagi kita. Dan begitu juga nafas kita yang turun naik. Hargailah nafas yang naik tuan-tuan. Pemberian Allah secara percuma. Dan taubatlah pada nafas yang keluar tu, kemungkinan itu nafas yang terakhir keluar daripada jasad kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya mohon maaflah sekiranya apa yang saya sampaikan ini menyakitkan hati sesiapakah, atau saya terumpat kata apa-apakah, kan? Nampak macam mana saya hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengaji dan masih lagi belajar. Nah, saya paling lemah, saya paling dhaif tuan-tuan. Sebab apa? Semua yang lemah itu semuanya datang daripada saya, dan semua yang terpuji datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Insya-Allah di masa terdekat kalau ada peluang kita jumpa lagi, insya-Allah kita boleh berkongsi lain-lain pengajaran insya-Allah. Kan saya pun mengaji dalam bidang syariah dan habis dah, pokok nak tahu apa serba sedikit tentang hukum Islam pun kita boleh berkongsi belajar bersama insya-Allah. Kan bolehlah kan dalam 9 tahun ini alhamdulillah saya pun banyak dah belajar dalam Islam ini. Dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan pun doalah untuk keselamatan saya, untuk kejayaan saya. InsyaAllah saya pun akan selamatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa saya akan berdoa untuk kaum-kaum muslimin dan muslimat di dunia ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terima kasih atas jemputan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.